record. Baik. So, kalau kita lihat di sini, kita akan mula terus dengan isu Palestin. Okey, isu Palestin seperti mana yang telah cikgu tunjukkan dalam video tadi. Okey. Palestin. Okey, so kalau kita lihat ya, Malaysia ni sejak daripada lupa dah pula. Sekejap. Okey. Lupa cikgu nak connect cikgu punya pen. Okey, kita mulakan dengan isu Palestin. Baik, isu Palestin ini, perjuangan menegakkan isu Palestin ini telah disuarakan oleh semua Perdana Menteri Malaysia sejak zaman Tunku Abdul Rahman lagi, dan sejak tahun 1948 kita tahu bahawa rejim Zionis Israel. Rejim ni sebenarnya ialah kita katakan sebagai satu pasukan, pasukan ketenteraan yang ada ideologi Zionis. Zionis ni sebenarnya ideologi Yahudi yang percaya bahawa mereka ni sebenarnya adalah bangsa yang terpilih, the chosen one. Ini Zionis, masalah Zionis ni. Dan mereka juga percaya bahawa mereka akan sentiasa berjaya di dunia ini dan mereka akan berjaya menubuhkan negara. Negara mereka sendiri dengan apa juga cara sekalipun. Jadi sejak tahun 1948 ni, rejim Zionis Israel melakukan kekejaman, pengusiran. Maknanya apa itu pengusiran? Penghalauan. Maknanya menghalau penduduk-penduduk Palestin. Malah pembunuhan terhadap penduduk Palestin. Dan tindakan ini menjadi asas penting kepada perjuangan Malaysia bagi memastikan hak dan keadilan rakyat Palestin mendapat pembelaan. Kalau kamu tengok World Cup baru-baru ni, ada beberapa wartawan Israel yang datang ke Qatar. Jadi datang ke Qatar untuk buat liputan World Cup, tetapi rakyat Qatar bila dia interview kan, dia akan tanya, daripada mana? Dia kata, daripada Israel semua. Dia terus tak layan. Malah ada yang marah lagi. Dia kata apa? Kamu tidak dijemput di sini. Balik. Kamu tidak dijemput sini. Bagus. So memang macam tu sekali ya. Sampai macam tu sekali. Jadi kalau kita lihat itu kita kata sebagai tindakan-tindakan negara-negara Arab yang memang menyisihkan orang-orang Israel ini. Jadi kalau kita lihat perlibatan rakyat dalam menangani isu kemanusiaan Palestin ini dapat dilihat secara jelas melalui non-governmental organisation ataupun NGO, pertubuhan bukan kerajaan, dan kewujudan NGO ini membolehkan satu bentuk koordinasi, maknanya satu bentuk rangkaian untuk membantu warga Palestin. Untuk membantu warga Palestin yang telah ditindas di Palestin. Jadi antara NGO yang aktif inilah dia, antara NGO-nya iaitu ada 4 kat sini. Dan untuk keempat-empat agensi ni take note sebab selalunya dia akan keluar, dia akan bagi gambar Aman Palestin ke, MAPIN ke, CGM ke, dan soalan akan tanya tentang apakah yang telah dilakukan oleh NGO ini. So kamu kena take note benda ni ya. Baik. So antara NGO daripada Malaysia yang membantu Palestin ialah seperti Aman Palestin, dan didaftarkan secara rasmi pada 2006 dan menjadi organisasi yang giat membantu rakyat Palestin secara kolektif, maknanya secara terkumpul, secara bekerjasama, secara sistematik dan berterusan serta berkesan. So apa yang mereka buat? Mereka menyalurkan bantuan kebajikan dan sumbangan orang ramai kepada rakyat Palestin. Itu dipanggil Aman Palestin. Itu yang pertama, NGO yang pertama daripada Malaysia. NGO yang kedua, MAPIM, Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia. Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia, MAPIM. MAPIM ni sebenarnya gabungan beberapa buah NGO dan turut menjalankan kerja-kerja apa?
okey, kerja-kerja kesukarelawanan, the volunteeries, okey, dalam usaha membantu rakyat Palestin yang tertindas. Antara aktivitinya termasuklah mengadakan Hari Solidariti Rakyat Palestin. Hari kita kata hari mengumpamakan hari pembebasan, hari kita kata mengutamakan rakyat Palestin. Okey. Jadi itu yang dilakukan oleh MAPIM. Okey. Bezakan Aman Palestin menyalurkan bantuan kebajikan dan sumbangan orang ramai. MAPIM pula kerja-kerja kesukarelawanan dalam usaha membantu rakyat Palestin yang tertindas. So bezakan. Ingat cara untuk mengingat bukanlah semata-mata menghafal, tetapi kamu mesti sedar tentang perbezaan Aman Palestin dan MAPIM macam tu. So mengenali perbezaan itu juga memudahkan kamu untuk ingat. Ya. Baik. Kemudian satu lagi iaitu Cinta Gaza Malaysia ataupun CGM yang diasaskan oleh Muhammad Nadir An-Nuri Kamaruzzaman. Dan menjalankan operasi sejak tahun 2013. Dan kalau tak salah cikgu, tahun lepas ke 2 tahun lepas, nama Muhammad Nadir An-Nuri ni memang famous lah. Sebab apa? Ada konflik sikit dengan Caprice tu kan. Dia topi beras, seorang artis di Malaysia yang pergi ke Palestin, konon-kononnya untuk membantu orang-orang di sana, tetapi dia tidak melalui Muhammad Nadir. So Nadir kata, kenapa kau buat bantuan sini tanpa kata melalui dia. Kerana hanya macam Muhammad Nadir ni, macam kita kalau kita nak bantu orang Palestin, kita tak boleh pergi sana menolong je, kemudian terus bagi. Mana orang Palestin Mana orang Palestin ni dia, terus bagi. Tak. Dia bukan cara dia macam tu. Dia kena melalui pertubuhan-pertubuhan yang tahu, yang kenal pasti siapa yang susah, siapa yang memerlukan bantuan, dan bagaimana untuk memberi bantuan. Jadi perlulah melalui petugas yang telah faham adat dan budaya Palestin. Ingat setiap kaum ada adat dan budaya mereka masing-masing. Dan kalau tak salah saya cikgu salah satu adat dan budaya Palestin ni adalah mereka tidak suka menerima bantuan. Mereka sebenarnya tak suka tiba-tiba orang bagi bantuan macam tu, dia tak suka. Sebab bagi dia itu adalah sebagai memalukan dia. Jadi kalau nak bagi bantuan tu dia ada cara lain. Jadi bukan simply bagi macam tu, bukan. So itu budaya mereka. Jadi inilah Cinta Gaza Malaysia yang diasaskan oleh Muhammad Nadir An-Nuri Kamaruzzaman, dan beliau telah menjalankan aktiviti kutipan dan sumbangan kepada penduduk-penduduk Gaza, terutama sekali kanak-kanak, ibu tunggal dan warga emas, dan pernah melancarkan projek Ramadan 2020 dengan tema Ramadan Bulan Berkongsi Kebahagiaan, dengan merangkumi bantuan perubatan, kebajikan belia, teknologi hijau, infrastruktur, pendidikan, pengajian Quran serta seni dan budaya. Jadi ini CGM, Cinta Gaza Malaysia, menjalankan aktiviti kutipan dan sumbangan kepada penduduk Gaza. So relatekan dia. Dan satu lagi iaitu Muslim Care. Ditubuhkan pada tahun 2006 dan secara aktif menjalankan misi kemanusiaan termasuk di Palestin. Jadi Muslim Care Malaysia menjalankan misi kemanusiaan. Jadi kalau kita lihat di sini rakyat Malaysia memang menyatakan sokongan padu kepada rakyat Palestin. Mereka juga melakukan demonstrasi sebagai tanda sokongan kepada Palestin. Malah mereka menubuhkan tabung Palestin untuk mengutip sumbangan keuangan dan diberikan kepada mangsa-mangsa Zionis di Palestin. Selain itu, rakyat Malaysia turut terlibat menghantar bantuan makanan dan perubatan ke Palestin
menerusi program Freedom Flotilla. Okey, iaitu program kemanusiaan yang digerakkan oleh Free Gaza Movement yang ahlinya datang dari seluruh dunia. Dan bukan senang kalau kita lihat rakyat Malaysia yang menyertai misi kemanusiaan ini, okey, turut menghadapi cabaran seperti mereka sendiri pernah ditawan, malah mereka sendiri pernah dipenjara. Bayangkan tu. Nak bagi bantuan orang pun, okey, malah ditangkap dan juga ditawan. Kalau kita lihat contohnya macam ni, sebanyak 12 orang sukarelawan Malaysia, okey, sukarelawan Malaysia yang berada di dalam kapal Mavi Marmara, okey, ditawan oleh pihak Israel pada tahun 2010. Dan Dr. Fauziah Muhammad Hassan, okey, turut serta dalam misi kemanusiaan ke Palestin dalam program Women's Boat to Gaza. Dan kapal Zetona Oliva ni yang dinaiki beliau telah ditawan oleh pihak Israel. Bayangkanlah. Dan Dr. Muhammad Afandi Saleh, Dr. Muhammad Afandi Saleh salah seorang daripada sukarelawan daripada negara kita, okey, terlibat dalam misi kemanusiaan ke Palestin menaiki kapal Al-Auda pada tahun 2018. Juga kapal ini telah ditawan oleh Israel dan beliau ditahan di dalam penjara di Israel sebelum dibebaskan kemudiannya. You see? Nak bagi bantuan je pun, kan, pun telah ditawan oleh Israel. Jadi kalau kita lihat di sini, okay, inilah dia, okay, Dr. Fauziah Muhammad Hassan, salah seorang sukarelawati Malaysia. Okay, baik. Jadi kalau kita lihat di sini, kadang-kadang orang kata apa, kepengorbanan rakyat Malaysia ni bagi membantu misi kemanusiaan di seluruh dunia ni memang kita kata sebagai amazing sebenarnya, dan tak semua orang sanggup buat. Tak percaya kita tanya dalam kelas ini. Okey. Berapa ramai kat sini yang sanggup untuk pergi ke Gaza, Palestin untuk membantu rakyat Palestin? Nak tengok ada sesiapa di sini nak pergi tak? Okey, mungkin Aisyah nak pergi tak? Arif Hakim, Kimi, ataupun mungkin Nafiz nak pergi tak? Ada plan tak? Okey. Sure, I would like to go. Serius lah Nazira? Wah, Nazira. Sure okey. So kalau ada niat tu bagus. Okey. Jadi tapi ingat, dia bukan senang Dia bukan aman macam negara kita ni nak bantu. Tahu-tahu bunyi bom meletup kat sana. Tahu-tahu bunyi machine gun kat sana. Tahu-tahu ada bunyi tembakan di sana sini. So kehidupan kamu tidak tenteram di sana. Okey, jadi itulah keadaan di Palestin. Di Palestin. So kena faham tu jangan sampai sana nak balik. Okey. Okey. Baik. So itu berkaitan dengan isu Palestin. So antara yang kamu kena ingat, hanya bisa tabungkan duit untuk sana. Ya. Kalau kita tak mampu, kita berikanlah duit sumbangan kita melalui agensi-agensi ini. Ingat agensi-agensi ini penting seperti Aman Palestin, MAPIM, CGM dan juga Muslim Care. Okay. So itu antara yang paling penting. Baik. Kemudian kita tengok seterusnya isu Syria. Baik. Syria. Kalau kita lihat di sini adalah salah sebuah negara yang mengalami krisis politik. Di Syria yang bermula pada tahun 2011 menyebabkan rakyat Syria ini mengalami kesengsaraan, terutamanya masalah kekurangan makanan dan juga kemudahan perubatan. Itu masalah. Kalau ada tak macam Amerika atau British nak tolong Palestin bebas dari Israel? Okey, baik, bagus soalan tu. Baik. So ada soalan tanya, cikgu, kenapa Amerika ke British ke tak nak tolong Palestin bebaskan daripada Israel? Baik. Satu harus diingat bahawa Israel ini adalah golongan orang-orang Yahudi ataupun dipanggil Jews, J-E-W-S, Jews. Dan Jews ni sebenarnya dia banyak
keturunannya, terutama sekali di Britain dan juga di Amerika. Dan untuk pengetahuan kamu, orang-orang seperti Donald Trump, seperti Biden, kemudian juga seperti siapa ni Bill Gates, sebenarnya diorang tu sebenarnya adalah Yahudi. Diorang keturunan Yahudi. Jadi, adakah bila mereka lihat Israel telah menguasai Palestin itu, adakah mereka berniat untuk menyerang orang Yahudi sendiri? Even though mereka adalah orang Yahudi? Tidak. Malah mereka mendiamkan diri. Mereka mendiamkan diri. Kerana apa? Kerana mereka tahu bahawa yang melakukan itu pun adalah orang Yahudi. Dan seperti mana yang kita tengok dalam video tadi kan, Rothschild, kemudian Rockefeller, ada banyak family-family yang memang kaya gila di dunia ni, seperti Rockefeller, Rothschild dan sebagainya. Diorang ni sebenarnya adalah orang-orang Yahudi. Yang mana bila mereka melihat rejim Zionis itu melakukan keganasan di Palestin, mereka tak akan ambil tindakan. Bagi mereka, biarlah itu kan orang Yahudi aku juga. You see? Jadi jadi kita tak boleh mengharapkan Amerika atau British untuk tolong Palestin. Memang taklah. Memang tak. Jadi itulah yang berlaku di Palestin. Ya. Okey. Baik. Kita tengok isu Syria ni, di mana kalau kamu nak lihat apa itu krisis politik ni sebenarnya, cikgu. Baik. Krisis politik ni sebenarnya adalah krisis berkaitan dengan perebutan kuasa antara 2 atau 3 pihak di Syria. Di mana perebutan kuasa itu melibatkan senjata, melibatkan peperangan, perang saudara, melibatkan pembunuhan, melibatkan puak-puak. Sebab masing-masing saling untuk merebut kuasa. Jadi bila mereka sibuk berebut kuasa, maka hal rakyat terbiar. Jadi rakyat akan apa? Mengalami masalah kekurangan makanan, masalah perubatan. Jadi sebab itu kalau kamu lihat baru-baru ini kan kita ada seminggu di mana kita bukan seminggu, hampir 4 ke 5 hari kita tidak ada Perdana Menteri. Dan ramai rakyat pada waktu itu semua bimbang. Apalah jadi pada Malaysia ni agaknya bila tak ada Perdana Menteri ni macam ni kan. Kata PH akan join BN, BN akan join PN, PN akan join ini. So yang ini kata ni, yang ini kata ni, macam-macam kan. Sebenarnya itu boleh mencetuskan perang saudara jika tidak dikawal, jika tidak ditamatkan dengan sesegera mungkin. Dan jika mereka sanggup buat apa sahaja untuk mendapatkan kuasa. Tapi nasib baiklah, kita tahu bahawa rakyat Malaysia ni semuanya waras. Semuanya waras, jadi tak perlulah sampai bersenjata semua kan. Tak apa, sekarang ni kita serah pada Sultan. Alhamdulillah Sultan telah pun membuat keputusannya, dan telah memilih Perdana Menteri dan juga dah ada jemaah menteri. Jadi, negara kita kembali stabil. So, ini tidak di Syria. Di Syria, dia ada puak-puak dengan kemampuan bersenjata mereka. So, mereka boleh saling berbunuh-bunuhan, berperang untuk mendapatkan kuasa. Apa keburukan dia? Keburukannya adalah rakyat akan terabai. Bila rakyat terabai, akan berlaku masalah kekurangan makanan, kemudahan perubatan. Jadi, Malaysia ni tampil memberikan bantuan dan sokongan kepada rakyat Syria. Dan pada 1 Oktober 2015, kerajaan pun umumkan kesediaan untuk menerima 3,000 orang pelarian warga negara Syria dalam tempoh 3 tahun secara sukarela. Secara sukarela, bukan secara perjanjian, desakan dan sebagainya, tapi sukarela. Atas dasar kemanusiaan. Kerana sesama manusia. Jadi pelibatan rakyat Malaysia ni membantu rakyat Syria
okey, dapat dilihat melalui peranan NGO. So, antara NGO yang terlibat membantu Syria ini termasuklah okey, MyCare ataupun Organisasi Humanitarian Care Malaysia ataupun MyCare, iaitu gabungan 6 buah NGO kemanusiaan. MyCare telah melancarkan kempen I for Syria okey, pada tahun 2011 okey, bagi menyalurkan pelbagai bantuan kepada pelarian Syria. Dan MyCare telah mengendalikan aspek pendidikan, kesihatan dan kebajikan pelarian Syria yang berada di Malaysia. Jadi, kempen I for Syria ini adalah daripada MyCare. Baik. Kemudian juga, iaitu Cinta Syria Malaysia, CSM. Cinta Syria Malaysia, satu lagi NGO ditubuhkan pada tahun 2014, memberikan bantuan kemanusiaan kepada pelarian Syria yang berada di Turki, di Lebanon dan juga di Malaysia. Malah menubuhkan sekolah kita, iaitu program pendidikan percuma untuk anak-anak pelarian Syria. Okey. Jadi ini yang dilakukan oleh CSM. So, kamu boleh kaitkan dengan bantuan kemanusiaan dan sekolah kita. CSM memberi bantuan kemanusiaan dan juga menubuhkan sekolah kita. Manakala satu lagi, iaitu Global Peace Mission, GPM. Global Peace Mission ataupun GPM ditubuhkan pada tahun 2001. So, aktif menjalankan pelbagai aktiviti kesukarelawanan dan kemanusiaan di 30 buah negara. Turut aktif memberikan bantuan kemanusiaan kepada pelarian Syria yang berupa makanan, ubat-ubatan dan juga peralatan. So, kita boleh relatekan dengan memberi bantuan kemanusiaan kepada pelarian Syria berupa makanan, ubatan dan peralatan. So, inilah dia kalau kita lihat sukarelawan MAPIP. Jadi, kalau kita lihat di sini, rakyat Malaysia memberikan sumbangan melalui tabung kemanusiaan program penempatan migran Syria. Ya. Pada 20 Mei 2016, dan selain itu rakyat Malaysia turut menyertai perhimpunan Solidariti Menyokong Syria dan menghantar memorandum bantahan kepada kedutaan Syria. Berkaitan dengan apa? Dengan kekejaman terhadap rakyat Syria. Jadi ini kita katakan sebagai isu yang telah berlaku di Syria dan bagaimana pembangkitan 3 NGO ini, iaitu MyCare, CSM dan juga GPM. So kita telah lihat 2 isu, iaitu isu Palestin dan juga isu Syria. Ada soalan nak tanya sebelum kita pergi kepada tsunami. Ada soalan nak tanya sebelum kita pergi kepada tsunami? Tak ada, cikgu. Tak ada, Faris. Kalau ada yang tak faham, boleh bertanya. Jangan malu, jangan segan. Digalakkan untuk kamu bertanya. Baik. 2 isu telah pun kita lihat, iaitu pelibatan Malaysia dalam isu Palestin dan juga isu Syria. Ingat 2 ni. Yang ketiga, iaitu apabila berlaku tsunami di Aceh dan Sri Lanka. Ini back to 2004 lah. 2004 korang dah ada Tak ada lagi, cikgu. Belum lagi. Korang 2005 Almost ada. Almost 2005 korang kan. 2005 korang ni. 2004, setahun sebelum korang lahir dulu. Setahun sebelum korang lahir dulu, berlaku tsunami di Aceh dan juga Sri Lanka. Di mana kita tahu tsunami ni sebenarnya adalah satu bencana alam yang melibatkan kenaikan air laut secara mendadak
telah menyebabkan kemusnahan banyak kawasan, terutama sekali di Aceh dan Sri Lanka pada tahun 2004. Jadi, penduduk Aceh dan Sri Lanka telah kehilangan segalanya dalam sekelip mata. Jadi keadaan ini menyebabkan Malaysia melancarkan bantuan segera, termasuklah bantuan perubatan, makanan dan keperluan harian. So, rakyat Malaysia yang prihatin turut memberikan bantuan melalui badan seperti Mercy Malaysia. Dan antara NGO yang terlibat dalam misi kemanusiaan di Aceh ini dan Sri Lanka termasuklah seperti Mercy Malaysia ataupun dipanggil Malaysian Medical Relief Society. Okey, ditubuhkan pada tahun 1999 oleh Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud. Dia kan salah seorang yang anggota yang terlibat dalam PBB, betul tak? Nama ni ingat okey, dalam bab yang ke-9 hari itu kita lihat okey, terlibat dalam agensi PBB iaitu Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud, ya, orang yang sama. So, Malaysian Medical Relief Society ataupun Mercy Malaysia ini aktif dalam bidang kesukarelawanan dan kemanusiaan membabitkan negara yang berkonflik ataupun yang ditimpa bencana. So, apa yang mereka buat? Okey, mereka telah memberikan bantuan perubatan serta membina semula pusat kesihatan komuniti di Aceh. Malah Mercy Malaysia juga telah membangunkan infrastruktur di Sri Lanka, termasuklah membina balik sekolah dan jambatan bagi kemudahan penduduk. Jadi inilah yang Mercy buat, iaitu memberikan bantuan perubatan dan juga membina semula sekolah dan jambatan bagi kemudahan penduduk. So, itu Mercy Malaysia. Okey. Baik, yang kedua iaitu ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia. Baik, ABIM. ABIM ni sebenarnya adalah antara pertubuhan yang terawal yang telah disertai oleh our Prime Minister now. Kita punya Prime Minister ni, Dr. Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebenarnya datang daripada ABIM. Ya, beliau adalah salah seorang daripada kita kata tokoh yang terkenal dalam ABIM ni. Iaitu beliau memang Angkatan Belia Islam Malaysia. Back to 1970s, 1980s. Tu ABIM. So, apa yang ABIM buat? Memberikan bantuan kemanusiaan kepada pihak yang memerlukan, termasuklah mangsa bencana tsunami di Aceh. Kemudian juga mendirikan sekolah dan rumah perlindungan kepada lebih kurang 120 orang anak yatim yang menjadi mangsa tsunami di Bandar Aceh. Mendirikan sekolah dan rumah perlindungan. Siapa yang buat? Angkatan Belia Islam Malaysia. So, itu ABIM. Dan juga kalau kita lihat Yayasan Restu. Yayasan Restu ditubuhkan pada tahun 1998 telah memberikan bantuan pendidikan percuma kepada warga Aceh dan membangunkan rumah anak yatim Babun Najah di Uli Karyong di Aceh. So, Yayasan Restu memberikan bantuan pendidikan percuma dan membangunkan rumah anak yatim Babun Najah di Uli Karyong di Aceh. Jadi kalau kita lihat di sini, rakyat Malaysia ni sememangnya prihatin. Serta sanggup memberikan bantuan kepada golongan yang menghadapi musibah, sama ada disebabkan oleh peperangan maupun bencana alam. Jadi rakyat Malaysia disikap keperimanusiaan yang tinggi dan sanggup melakukan kerja-kerja sukarela. Ingat ini kerja sukarela telah menaikkan nama baik negara kita. Tapi rakyat Malaysia ni, cikgu memang pujilah
Sebab rakyat Malaysia ni memang kita kata sebagai pemurah. Rakyat Malaysia ni memang pemurah. Okey, sebab itu kalau ada yang memohon bantuan tu memang dengan kadang-kadang terus bagi. Bagi. Okey, ambil. Okey, tanpa banyak bunyi tanpa banyak soal apa semua. So rakyat Malaysia ni memang memang kita kata sebagai antara masyarakat yang prihatin dan dipuji di peringkat dunia. So kamu semua boleh teruskan teruskan sifat-sifat ini menunjukkan rakyat Malaysia ni adalah rakyat yang prihatin. Tapi janganlah prihatin sangat kepada orang luar sampai jiran-jiran pun korang tak ambil tahu. Rakyat dengan jiran-jiran pun kenalah ambil tahu. Kan, kot mana tahu jiran-jiran sebelah tu memerlukan bantuan kita. Jadi ambil tahu. So permulaan untuk buat baik ialah buat baik dengan orang-orang yang terapat dengan kita. Adik-beradik, sepupu, saudara mara, jiran-jiran. Buat baik dengan komuniti kecil ini dulu. Baru kita sebarkan kepada kebaikan kepada luar. Itu penting. Okey. Baik. So, kalau kita lihat di sini, kita telah lihat tentang 10.3 ini iaitu berkaitan dengan pelibatan Malaysia dalam isu kemanusiaan dan keamanan, di mana ada 3 isu Palestin, isu Syria dan juga tsunami di Aceh dan juga Sri Lanka. So apa yang kamu kena ingat iaitu agensi-agensi yang terlibat dalam setiap isu itu. Seperti isu Palestin, siapa yang terlibat? Aman Palestin, MAPIM, CGM dan juga Muslim Care. Manakala kalau kita lihat di sini berkait rapat dengan isu Syria, di mana siapakah yang terlibat? NGO yang terlibat dalam Syria seperti MyCare, CSM dan juga GPM. Ya. Dan kemudian kita lihat tsunami di Aceh dan Sri Lanka. Agensi yang terlibat adalah seperti Mercy, dan juga ABIM serta Yayasan Restu. Ini berkaitan dengan tsunami di Aceh dan Sri Lanka. Baik. Ada soalan nak tanya tentang pelibatan rakyat Malaysia dalam isu kemanusiaan dan keamanan? Ada apa-apa nak tanya? Sebab cikgu Setakat ni faham cikgu. Bagus, alhamdulillah. Sebab cikgu nak terus kepada 10.4 ni. Cikgu nak pergi kepada 10.4. So sebelum kita pergi kepada 10.4, cikgu buka kepada sebarang soalan sekiranya kamu ingin bertanya tentang apa-apa juga yang berkaitan dengan dengan 10.3 ini. Tak ada boleh kita teruskan? Semua senyap aja kan. Kan. Ingat sila berlaku jujur. Korang ni kan kalau nak berkawan dengan lelaki ke dengan perempuan atau siapa kan, saya nak cari orang yang jujur. Tapi kalau dengan cikgu pun korang tak jujur. Bila cikgu tanya faham ke tak? Faham. Tapi sebenarnya tak faham. Tak jujur tu. Kan. Jadi sila berlaku jujur. Tak faham cakap tak faham. Kalau faham cakap faham, ya. Sila berlaku jujur. Nak berkawan dengan orang jujur je tapi diri sendiri tak jujur. Macam mana? Gurau-gurau. Alah korang ni baru cakap sikit dah sentap. Kan? Baik. Kita teruskan dengan dengan subtopik seterusnya hari ini, iaitu kita nak lihat 10.4. Usaha mengekalkan kelestarian global. Apa bendanya tu cikgu? Baik. Usaha mengekalkan kelestarian global ini bermaksud, usaha mengekalkan kelestarian global ini bermaksud usaha untuk mengekalkan serta memelihara keaslian alam sekitar supaya kita dapat supaya ianya dapat diwarisi oleh generasi akan datang. Itu yang dimaksudkan dengan
usaha mengekalkan kelestarian global. Apa maksud sebenarnya? Yang maksudnya adalah iaitu mengekalkan serta memelihara keaslian alam sekitar supaya dapat diwarisi oleh generasi akan datang. Jadi, dalam isu nak mengekalkan alam sekitar ni sebenarnya, Malaysia turut memberikan komitmen yang tinggi dalam pemeliharaan alam sekitar. So, negara kita juga melibatkan diri dalam pelbagai program, antaranya mengisytiharkan deklarasi Langkawi. Mengisytiharkan deklarasi Langkawi. Ini bukti jelas komitmen Malaysia dan negara-negara Commonwealth untuk memelihara alam sekitar. Dan deklarasi Langkawi ini diadakan pada bulan Oktober 1989 bersempena dengan mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth di Malaysia pada waktu itu. Dan deklarasi Langkawi ini dilaksanakan sebagai usaha untuk apa tahu? Iaitu untuk menangani isu alam sekitar, terutamanya kesan rumah hijau ataupun kerosakan dan penipisan ozon serta pencemaran yang disebabkan oleh aktiviti manusia yang tidak terkawal. Jadi, deklarasi Langkawi ini sebenarnya adalah persidangan, meeting lah sebenarnya, meeting ketua-ketua negara Commonwealth, kemudian mereka telah declare, iaitu deklarasi 1 Langkawi tentang bagaimana untuk menangani kesan rumah hijau, penipisan ozon dan pencemaran yang telah berlaku di seluruh dunia. Jadi, kalau kita lihat di sini, anugerah Langkawi diberikan kepada warga negara Malaysia yang menunjukkan komitmen dan sumbangan besar dalam bidang alam sekitar ini, dan anugerah ini dimulakan pada tahun 1991. Maknanya, kepada warga negara Malaysia yang menunjukkan komitmen untuk menyelamatkan alam sekitar, untuk mengurangkan pencemaran dan sebagainya, akan dianugerahkan anugerah Langkawi. Dan Malaysia juga turut melaksanakan dasar alam sekitar negara 2002 yang menjadi asas dalam pembangunan negara. Dasar alam sekitar negara, maknanya kalau nak buat pembangunan mesti mengikut guideline yang telah ditetapkan dalam dasar alam sekitar negara. Contohnya apa? Contohnya macam kalau nak buat pembangunan, nak buat perumahan, kena pastikan kawasan perumahan tu mesti ada kawasan pokok-pokok, kemudian ada kawasan yang tidak berlaku di lereng-lereng bukit, dan maknanya kena mematuhi mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Itu dasar alam sekitar. Dan pada tahun 2006, Kerajaan Negeri Kedah mengisytiharkan Langkawi sebagai geopark bagi memastikan kelestariannya terjamin. Ya, memang ada satu kawasan Langkawi Geopark di kawasan Pulau Langkawi itu, di mana kawasan itu adalah kita kata sebagai kawasan warisan dunia, di mana anda tidak boleh bersuka-suka hati untuk melakukan pembangunan di situ. Ada apa situ, cikgu? Di situ sebenarnya ada kawasan baya, dan ada kawasan yang telah dikaji dan mereka kata kawasan itu telah berusia berjuta-juta tahun dahulu. Iaitu di kawasan Langkawi. Kawasan Langkawi. Jadi bila Kedah isytiharkan, Kerajaan Negeri Kedah isytiharkan Langkawi itu sebagai geopark, maka kawasan itu tidak boleh ada pembangunan lagi. Tak boleh. No. Tak dibenarkan pembinaan sebarang resort ataupun bangunan-bangunan tinggi, chalet ke dan sebagainya, tak boleh. Sebab takut merosakkan alam sekitar di situ. Itu geopark. Bagus kan? Dan Malaysia juga telah melancarkan dasar teknologi hijau negara pada tahun 2009 untuk menggalakkan penggunaan produk teknologi hijau bagi mengawal perubahan iklim. Kerajaan melancarkan dasar teknologi hijau ini di mana
kerajaan menggalakkan syarikat-syarikat tempatan untuk mengeluarkan produk-produk yang tidak mencemarkan alam. Okey, kamu tahu tak, zaman sekarang ni banyak tahu di mana kita ni kalau ada kalau ada seperti isu nyamuk ke, lipas ke, nyamuk, lipas, semut kan. Biasanya kita selesaikan isu itu dengan apa? Kita ambil resep. Kita ambil resep Emba. Betul. Kita ambil Baygon. Kita ambil Fumakila Emba. Selesai. Tapi sebenarnya penggunaan tintin aerosol itu, racun aerosol serangga itu, sebenarnya racun-racun itu adalah yang akan mengeluarkan banyak CFC dan juga pelbagai gas yang akan menipiskan lapisan ozon. Jadi, telah wujud banyak syarikat-syarikat Malaysia yang telah mengeluarkan produk berasaskan air, di mana kalau kamu tembak spray, kamu spray menggunakan produk tersebut, semut, lipas juga tidak akan datang. Banyak. Seperti produk yang berasaskan serai, yang mana bau serai itu menyebabkan semut tak datang. Menjauhkan semut daripada rumah kamu, menjauhkan lipas daripada rumah kamu. Jadi itulah dia antara produk-produk teknologi hijau yang mesra alam. Jadi kamu kena tahu perkara-perkara itu supaya kita boleh menyertai kerajaan untuk menyelamatkan alam sekitar kita. Baik. So itu yang tentang deklarasi Langkawi. Antara perkara yang kamu kena ingat iaitu berkaitan dengan apakah tujuan deklarasi Langkawi ini, iaitu untuk menangani isu alam sekitar, kesan rumah hijau, penipisan ozon dan pencemaran. So apa yang dilakukan, kamu boleh ambil antaranya anugerah Langkawi, melaksanakan dasar alam sekitar negara, kemudian isytiharkan Langkawi sebagai geopark dasar teknologi hijau. Jadi ada 4 berkaitan dengan deklarasi Langkawi. Deklarasi Langkawi. Ya. Baik. Kemudian, kita lihat menyertai sidang kemuncak bumi. Isu pencemaran alam sekitar ini, pencemaran alam sekitar telah menjadi satu isu yang mencetuskan sidang kemuncak bumi yang diadakan di Rio de Janeiro, iaitu di Brazil pada tahun 1992. Dan sidang kemuncak ini telah dianjurkan oleh PBB. Malaysia menunjukkan kesungguhan dalam memelihara alam sekitar dengan Malaysia sebenarnya menyertai sidang ini. Ya. Dan komitmen Malaysia terpapar melalui penglibatan negara dalam sidang kemuncak bumi ini yang mengeluarkan deklarasi Agenda 21. Apa itu Agenda 21? Agenda 21 ini adalah satu dokumen, satu kita kata maklumat umum yang penting bagi pengurusan aktiviti manusia. Bagaimana nak uruskan aktiviti manusia dalam sesebuah negara? Kenapa nak kena ada dokumen umum ni? Supaya agenda ini menyentuh tindakan pembangunan abad ke-21. Agenda ini menceritakan tentang bagaimana untuk mengatasi masalah kemiskinan, kebuluran dan juga kemerosotan ekosistem. Maknanya di sini, Agenda 21 ini sebenarnya adalah untuk menyelamatkan alam sekitar daripada pencemaran. Tetapi di samping itu juga mengatasi masalah kemiskinan, kebuluran dan kemerosotan ekosistem alam sekitar kita. Dan selain itu, Malaysia juga turut terlibat dalam Protokol Kyoto 1997. Sebenarnya ini kamu pernah belajar dalam geografi tingkatan 2. Geografi tingkatan 2. Protokol Kyoto. Kyoto tu apa cikgu? Kyoto tu nama tempat, iaitu di Jepun. Protokol tu maknanya adalah peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam persidangan Kyoto.
iaitu persidangan di Jepun ni pada tahun 1997, dan juga persidangan alam sekitar di Bali pada tahun 2007. Persidangan ini sebenarnya adalah satu persetujuan sah. Maknanya, persidangan-persidangan ini apabila negara-negara termasuk Malaysia join persidangan ini, maka sah bahawa Malaysia dan negara-negara lain bersetuju. Iaitu mencapai persefahaman bahawa persefahaman negara maju bahawa negara yang terlibat dalam protokol Kyoto dan persidangan ini akan mengurangkan pembebasan gas rumah hijau. Mereka bersama-sama setuju, sependapat dan sama-sama nak bertindak untuk mengurangkan pembebasan gas rumah hijau secara kolektif, maknanya secara bersama-sama, secara menyeluruh, dan menggalakkan penggunaan tenaga baharu seperti tenaga solar. Baik, mungkin ada pelajar sains kat sini. Baik, apakah contoh-contoh gas-gas rumah hijau? Mungkin kamu boleh bagi tahu tak? Apakah contoh gas-gas rumah hijau yang akan mencetuskan penipisan ozon dan sebagainya? Apakah contoh gas-gas rumah hijau? Boleh tulis dalam Zoom chat. Mungkin Faris tahu. Mungkin juga Aish tahu ataupun Aisyah. Danisha mungkin tahu. Gas apa? Ingat ke? Karbon dioksida. Thank you Faris. Karbon dioksida, ya. Antara gas rumah hijau, karbon dioksida, karbon monoksida, kemudian juga metana, begitu juga dengan klorofluorokarbon. Itu semua gas-gas rumah hijau. Nitrogen, nitrogen dioksida pun juga adalah gas-gas rumah hijau. Baik, gas rumah hijau ni sebenarnya datang daripada mana, cikgu? Gas rumah hijau ni datang daripada asap kenderaan, daripada asap kilang-kilang, daripada penggunaan aircon rumah kita, CFC kan. Kemudian daripada pertanian, iaitu penggunaan baja, baja, urea dan sebagainya. Itu pembebasan gas-gas itu. Itulah gas-gas yang menyebabkan penipisan lapisan ozon. Jadi, hasrat Malaysia adalah untuk menerapkan dan mengguna pakai segala saranan agenda itu. Maknanya segala cadangan-cadangan dalam protokol Kyoto dan juga Rio de Janeiro tu, dalam program pembangunan untuk memastikan alam sekitar negara kita tidak terjejas dan dapat diwariskan kepada generasi akan datang. Jadi ini antara contoh kita kata sebagai agenda Malaysia, iaitu menyertai sidang kemuncak bumi berkaitan dengan pencemaran alam sekitar. Ini sidang kemuncak PBB di Rio de Janeiro. Melibatkan ketua-ketua negara lah. Ini tentang gas rumah hijau. Baik. Dan Antartika sebagai warisan sejagat. Baik. Antartika. Sebelum kita masuk ke bahagian Antartika, sebagai warisan sejagat. Untuk pengetahuan kamu, saja nak share. Cikgu saja nak share lah. Baik. Antartika